Pada tahun 1915, berlaku satu pemberontakan di Singapura oleh askar-askar British dari India. Pemberontakan ini menggugat kuasa British di Asia Tenggara, tetapi macam mana semua ini boleh terjadi? Semuanya bermula pada bulan Oktober 1914 apabila kedua-dua British dan Uthmaniyah berperang melawan satu sama lain. Perkara ini amat membimbangkan British kerana terdapat sejumlah besar askar British yang beragama Islam dan mereka sedang berperang menentang kekhalifahan Islam. Atas sebab itu, mereka memilih untuk tidak menghantar askar Islam ke Timur Tengah. Namun satu regimen British di Singapura berpendapat sebaliknya. Regimen ini ialah regimen 5th Light Infantry. Mereka diberi nama The Loyal Fifth atas sumbangan mereka menundukkan Dahagi pada tahun 1857. Pada bulan yang sama, Uthmaniyah mengisytiharkan peperangan. Mereka ditugaskan di Singapura buat pertama kalinya dalam sejarah regimen mereka. Sementara itu, sekutu Uthmaniyah iaitu Empire Jerman mula menyuntik semangat kebangsaan ke dalam rakyat India bagi meruntuhkan Empire British di India. Dengan bantuan para penentang British di India, yang juga dikenali sebagai Ghadar, mereka juga mula mempengaruhi askar-askar India menggunakan kempen propaganda. General, tuan patut tengok ni. Kami baru pinta surat daripada tentera kita dan surat ni nampak mencurigakan. Baiklah, sini biar saya baca. Kepada ayahku yang berada di India sana, kami mendapat berita yang Raja Jerman Haji Mahmud William Kaiser dan seluruh rakyat Jerman telah memeluk agama Islam. Sekejap, tentera kita percaya benda-benda macam ni? Kempen propaganda ini amat efektif kerana sekarang askar-askar India mula merasakan Perang Dunia Pertama bukan lagi perang antara orang Eropah, tetapi perang antara tentera Kristian dan Islam. Keadaan menjadi lagi tegang apabila unit tersebut mendapat tahu yang mereka akan dihantar keluar dari Singapura. Pihak British mahu menghantar mereka ke Hong Kong untuk mengawal wilayah tersebut. Namun demikian, terdapat kabar angin yang tersebar bahawa mereka akan dihantar ke Timur Tengah bagi berperang menentang Uthmaniyah. Berang dengan berita ini, mereka bersiap sedia untuk melancarkan kebangkitan bersenjata. Pada pukul 3 petang 15 Februari 1915, separuh daripada 850 orang askar India memberontak di barek regimen Alexandra. Semasa pemberontakan ini, pemberontak-pemberontak ini tidak mempunyai satu hala tuju yang sama dan mereka membahagi kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama seramai 60 orang mara ke kem tahanan perang di Tanglin yang menempatkan tahanan perang Jerman. Tentera British dan tentera Johor yang menjaga tahanan perang diserang dan setelah kehabisan peluru, tentera Johor terpaksa berundur dari Tanglin. 19 tawanan perang Jerman pula berjaya melarikan diri pada pukul 6.30 petang. Kumpulan kedua selama 100 hingga 150 orang mara ke barek askar Malay States Guide untuk meminta mereka menyertai pemberontakan tersebut. Walau bagaimanapun, hanya sebahagian kecil sahaja yang menyerah dan mereka yang enggan menyertai melarikan diri dari barek tersebut. Mendengar berita ini, pegawai British dan askar India yang berada di barek Alexandra berundur ke banglo pegawai pemerintah yang terletak di atas bukit. Sementara pengunduran mereka dikejar oleh tentera pemberontak sehingga ke bukit dan dikepung oleh tentera 5th Infantry. Kumpulan ketiga pula mengamuk dan membunuh orang awam di sekitar barek Alexandra dan Pasir Panjang. Melihat keadaan huru hara ini, Governor Arthur Young mengisytiharkan darurat pada pukul 6.30 petang. Bagi menjaga keselamatan awam, pihak berkuasa memindahkan wanita dan kanak-kanak ke atas kapal-kapal yang berlabuh dan mengumpulkan lelaki-lelaki untuk menjaga bangunan kerajaan. Governor Arthur Young cuba untuk memanggil bantuan daripada kapal-kapal perang berdekatan. Antara kapal-kapal yang menjawab panggilan tersebut ialah Jepun, Rusia dan Perancis. Johor juga menghantar 150 orang tenteranya masuk ke Singapura pada pukul 7 malam bagi menundukkan pemberontakan ini. Keesokan harinya pada pukul 5, sekumpulan askar berjumlah 176 orang dihantar ke banglo yang dikepung bagi membebaskan askar British yang terperangkap di sana. Serangan ini membuahkan hasil, namun mereka tidak mampu bertahan, lalu menyebabkan mereka berundur sepenuhnya kembali ke bandar Singapura. Menjelang tengah hari, askar-askar yang memberontak mula berpecah lalu melarikan diri. Setelah mendapat laporan yang ada askar India yang berundur ke Johor, Sultan Ibrahim mengarahkan tentera Johor untuk kembali ke Johor dan menangkap mereka. Akhirnya pada 22 Mac 1915, pemberontak-pemberontak ini dibicarakan dan 202 orang didapati bersalah. Antara hukuman yang dikenakan ialah hukuman tembak, hukuman gantung dan hukuman penjara. 19 orang askar Jerman yang melarikan diri sebelum ini pula berjaya melarikan diri ke Indonesia dan hanya 6 orang sahaja berjaya ditangkap. Kesimpulannya, pemberontakan ini berpunca daripada semangat kebangsaan India yang sedang berkobar-kobar melawan penjajah, ditambah pula dengan kempen propaganda Ghadar. Namun begitu, kebangkitan ini menemui kegagalan kerana mereka gagal membentuk satu organisasi yang kukuh, ditambah pula dengan ramai orang yang melarikan diri dan British mula menguatkan pertahanan Singapura.